Allahu 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 Allah. Sebenarnya banyak lagi yang perlu kita ketahui tentang susut tubuh ini. Tentang susut tubuh ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kebanyakan media hari ini, mereka tak buat homework. Mereka sering kali kata, Dr. Zakir Naik seorang penceramah kontroversi. Kontroversi apa? Kamu yang cetuskan kontroversi, bukan dia. Engkau yang buat kontroversi, engkau yang cakap dia kontroversi. Apa ke benda? Tak pernah pun saya dengar dia kata Waitamurti seorang penipu kerana menipu tentang Malaysia. Kenapa tak cakap? Kenapa tak cakap? Ini bukan masuk isu politik. Ini masuk tentang kedaulatan Islam di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mereka kata dia ni kontroversi lah, itulah, ini dan sebagainya. Saya nak bagi penjelasan sikit saja. Sikit lagi sebelum kita buka untuk soal jawab insya-Allah. Macam-macam orang tuduh tentang apa dakwah dia ni tak sesuai lah. Lepas tu apa tuduhan orang kepada dia? Kata, Dr. Zakir ini telah diharamkan daripada beberapa negara. Masalahnya, orang hari ini terus terang saya kata, banyak media liberal ni, media sampah. Sampah. Kalau dibungkus untuk sayur pun, sayur tu jadi busuk tau. Serius. Sebab apa? Pemalas punya jurnalis. Hanya copy paste je. Dia kata, banyak negara telah mengharamkan Dr. Zakir Naik daripada masuk ke negara mereka. Berapa negara? Dia kata, mereka namakan Amerika Syarikat, UK, itu dan ini. Sorry, you are wrong. Dia kata Canada. Canada tak pernah ban. Show me the proof. USA, tak pernah. Kalau nak cakap macam tu, kena tahu. Narendra Modi, suatu masa dahulu, selepas rusuhan di Gujarat pada tahun 2002, dia lagi teruk. Narendra Modi lagi teruk. Dia telah dilarang, diharamkan daripada memasuki EU, Eropah, Amerika. Sebab dialah telah disyaki sebagai antara dalang yang mewujudkan rusuhan di Gujarat yang menyebabkan lebih 2,000 orang Islam terbunuh. Dialah ketua menteri waktu itu, Narendra Modi. Tapi tak ada orang sebut pun. Tak. Satu negara je, iaitu UK. Itu pun dah tamat dah. Sebab dia punya larangan tu untuk 3 tahun. Dan larangan itu pada tahun 2012. Sekarang dah 2019. Kita ni hidup kat mana? Teknologi makin canggih. Tapi kenapa otak makin lembab? Tulis pun, kadang-kadang tulisan yang sampah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut ini daripada saya. Bukan daripada Dr. Zakir Naik. Pengalaman saya dengan dia. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, di saat ini, saya tak bercakap bagi pihak dia. Ini dari saya. Dari Dr. Zakir Naik yang saya kenal, saya yakin dia bukan jenis yang risaukan kematian diri dia. Sebab benda ini telah berlaku lebih awal semasa Syekh Ahmad Didat hidup. Bila Syekh Ahmad Didat rahimahullah melihat Dr. Zakir Naik begitu sungguh-sungguh, bayangkan tidur sejam. Abang dia, Dr. Muhammad Naik, kami tanya, dia kata, he is crazy. We cannot do like him. Syekh Ahmad Didat bila melihat anak muridnya itu, Dr. Zakir Naik, begitu gigih, sehingga tak berapa nak tidur demi nak memartabatkan Islam, dia nasihatkan kepada Dr. Zakir Naik. Dia kata, my son, you are burning yourself too fast. Anda ini seumpama lilin yang membakar diri anda terlalu cepat. Tentang mati lah. Tahu tak jawapan Dr. Zakir Naik? Jawapan Dr. Zakir Naik, dia kata, I don't mind to be burned so fast, if along the way I can light up few other candles. Saya tak kisah lilin saya, maksudnya usia dia dipendekkan, jikalau dalam sepanjang perjalanan itu saya boleh menyalakan beberapa lagi lilin yang ada. If I can develop, if I can train one more Didat, that is more than enough. Itu yang dia cakap. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, pada saat ini, tak kala dia diserang dari segenap penjuru, saya sebagai anak murid dia, saya tak bercakap bagi pihak dia, saya sebagai anak murid dia, saya boleh kata, saya rasa dia tak risaukan tentang keselamatan diri dia. Andai kata
dia akan dihalau dan sebagainya. Kalau mati sekalipun, dia reda. Sebab itulah pengakhiran yang Allah pilih, kerana dia masih berjuang pada jalan Allah, daripada mati sebagai seorang pengecut. Pengecut bukan buta-buta balik ke negara India untuk dizalimi. Itu bodoh, bukan pengecut. Tak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasalah, dia mungkin lebih risaukan kita orang Islam di Malaysia yang tak bersatu, yang tak mampu mempertahankan Islam. Tak mampu mempertahankan Islam. Itu saja. Tulisan khat Jawi pun tak berani nak bertangguh. 2-3 hari lepas dekat PBD Kulim ni, mereka buat protes. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah khazanah Malaysia. Kenapa nak protes? Sampai gantung macam-macam spanduk dan sebagainya. Apa yang mereka nak sebenarnya? Ini bukan nak tiup, tetapi kita kena tahu, ini lebih risau kepada kita ni yang ditimpa penyakit awahan, cinta dunia, takut mati. Bila ada kuasa, takut hilang kuasa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, isu had itu pun dah cukup. Daripada 6 muka surat wajib jadi 3 muka surat, kemudian 3 muka surat daripada wajib jadi pilihan. Daripada 3 pilihan ini kemudian kata kena minta izin. Apa lagi yang nak? Hari ini Persatuan Cina lagi ugut nak totally wipe out. Ini tuan-tuan dan puan-puan, jelas ini tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kata Tun Mahathir, ini adalah rasis. Apa yang berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan Melayu, cuba nak dihapuskan. Orang yang hina tentera, orang yang hina bendera, sorry, let go, forgive, move on. Orang yang panggil Melayu pendatang, move on, jadi menteri. Orang yang berbohong tentang negara, siapa yang nak jadi kerja di kerajaan, kena masuk Islam. Orang India dipaksa masuk India, dipaksa masuk Islam. Berbohong, lantik jadi menteri. Tak ada tindakan. Saya percaya hari ini, saya sendiri pun rasa lebih risaukan tentang, saya sendiri pun rasa begitu. Saya lebih risaukan orang Islam kita yang tak bersatu dengan pelbagai alasan berbanding dengan Dr. Zakir Naik. Dan saya nak akhiri sebelum buka untuk sesi soal jawab ialah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, satu soalan untuk kita fikirkan. Apakah andai Nabi SAW hari ini berdakwah di Malaysia, apakah akan ada di kalangan kita orang Islam yang akan mengatakan dakwah Nabi tak sesuai, terlalu keras, tak rahmatan lil alamin, dan lalu menghantar dan mengusir Nabi SAW pulang ke negara Arab? Cara Nabi berdakwah macam mana? Nabi antara orang yang paling lembut. Nabi adalah yang digelar oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107. Tetapi Nabi tetap tegas mempertahankan tauhid, mempertahankan seorang muslim daripada diserahkan. Nabi buat begitu. Kita kena tanya diri kita, apakah andai Nabi SAW berdakwah di bumi Malaysia pada hari ini, akan ada orang Islam yang akan mengusir Nabi keluar dari Malaysia kerana beranggapan dakwah Nabi tak sesuai di Malaysia dan dakwah Nabi tak rahmah? Itu kita kena fikir. Sebagaimana hari ini kita beranggapan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita ada lebih kurang dalam 5 minit untuk kita sambung kepada sedikit soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Silakan, wallahu a'lam, kalau ada. Silakan kalau ada soalan. 5 minit saja. Tak ada ke? Ya, tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tadi saya ada beritahu berkenaan dengan sebab apa Datuk Presiden memilih Malaysia. Ya. Tinggal di sini dan dakwah Malaysia. Macam mana Ustaz beritahu lah. Ya, betul. Dia boleh pilih negara-negara lain tapi pilih Malaysia. Ya. Kita tahu lagi. Ya. Jadi mengapa dipilih Malaysia? Now, kalau mengikut apa yang saya tahu kenapa dipilih Malaysia, antaranya Malaysia adalah, lihat dalam banyak-banyak tempat dia pergi, dia sangat menyanjung Tun. Dia sangat menyanjung Tun Mahathir. Hatta ketika Tun Mahathir bukan Perdana Menteri pada tahun 2012, dia juga memuji Tun ketika ceramahnya. Dan dia nampak Tun antara ikon Islam yang memperjuangkan Islam. Dan dia nampak orang Malaysia adalah antara Muslim contoh.
Muslim yang dicemburi di seluruh dunia. Dan dia beranggapan, ini apa yang saya rasa. Dan barangkali dia beranggapan bahawa di Malaysia inilah tempat insya-Allah Islam akan bangkit. Selain daripada Turki. Dia nampak benda itu. Sebab dia nampak bagaimana sokongan orang Islam terhadap beliau. Hebat. Di Malaysia. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, dia ada lebih kurang 4,000 lebih jemputan ceramah di seluruh dunia. Tetapi berapa kerap dia datang ke Malaysia sebelum dia tak dibenarkan balik ke India? Sangat kerap dia datang ke Malaysia. Di seluruh dunia, 4,000 lebih jemputan. Daripada presiden negara pun ada. Dia tak pi. Kenapa dia datang Malaysia? Sebab dia sayangkan Malaysia. Dia seorang yang sebarkan keamanan. Walaupun orang kata dia ni buat onar dan sebagainya. Itu semua tuan-tuan dan puan-puan, kerja-kerja orang yang tak ada kerja. Nak cari political mileage. Dan membazir masa. Dia memilih Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, kerana dia yakin akan kemampuan orang Islam di Malaysia mempertahankan Islam. Bangkit untuk mempertahankan Islam. Tapi pada pandangan saya sekarang, mungkin harapan dia meleset sedikit. Melihat orang Islam yang begitu lemah. Nak mempertahankan had pun tak mampu. Yang didokong oleh Tun Mahathir sendiri. Dengan politikus-politikus yang takut hilang kuasa. Mungkin pandangan dia meleset pada itu. Jadi itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan dia pilih Malaysia. Sebab dia anggap Malaysia ni Muslim, dia strong. Dan harap-harap, don't prove him wrong. Prove that he is right. InsyaAllah. Allah